Okey, selamat petang. Saya ucapkan kepada Tuan Syed daripada IRDA. Bersama dengan saya adalah Puan Ibnu Bahiyatul Hidayah dan juga Puan Zulfarhani Zulkifli. Saya ucapkan selamat datang kepada bagi program kami iaitu PJB and BizTalk. Okey, pada petang ini kita akan membincangkan berkenaan dengan Secure at Malaysia. Betul kan? Ya, betul. Okey, kalau kita boleh tahu dulu lah sebab untuk petang ni kita akan fokus kepada dua sahaja. Jadinya sebelum kita masuk lebih dalam pada dua poin penting tu, mungkin kita boleh tahu berkenaan dengan Secure Malaysia dulu macam mana? Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Sheikh Faizul dari pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar, ya, yang lebih dikenali sebagai IRDA lah, Iskandar Regional Development Authority. Dan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak PJB kerana menjemput pihak IRDA untuk memberi taklimat kepada para usahawan pada petang ini. Dan juga saya ucapkan tahniahlah kepada pihak PJB kerana menganjurkan sesi-sesi taklimat ni bersama agensi kerajaan dengan bertujuan untuk membantu usahawan mendapatkan mesej-mesej inisiatif-inisiatif yang kami bakal jalankan, ya, yang akan membantu mereka pada masa yang agak kritikal buat masa sekarang ni. Dan kami juga faham buat masa ni akibat COVID-19 ini, pandemik COVID-19, banyak perniagaan SME juga telah terjejas kerana COVID pandemik ni. Jadi terima kasih lagi saya ucapkan kepada pihak PJB kerana memberi peluang kepada kami lah untuk menyampaikan inisiatif ni kepada usahawan. Dan sedikit pengenalan pasal IRDA, ya. IRDA merupakan agensi badan berkanun, ya, yang diwujudkan oleh Kerajaan Pusat pada tahun 2006, ya, dan kami juga diberi mandat untuk membangunkan ekonomi wilayah Iskandar di koridor selatan, ya, baik dari segi membawa masuk pelabur asing dan tempatan, infrastruktur jalan dan kemudahan awam, ya, bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan lah. Dan alhamdulillah IRDA kini berada di Johor sejak tahun 2006 sehingga kini 2021, iaitu 15 tahun, dan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk merancangkan ekonomi di koridor selatan ni. Dan juga syukur alhamdulillah Iskandar Malaysia telah pun membawa masuk pelaburan yang berjumlah 332 bilion sejak 2006 hingga 2020, di mana sebanyak 194 bilion telah direalisasikan sehingga kini. Dan pelaburan ini semua telah memberi impak yang agak tinggi, di mana kita dapat dapat pelaburan dari segi international hospital, medical centers, universities dan sekolah, theme parks, film studio, hotel, shopping center dan modern industrial park, ya, dan which is dia dah contribute banyak kepada pembangunan ekonomi ini. Dan currently di koridor ini pun, koridor wilayah Iskandar, kita mempunyai lebih dari 2 juta penduduk. Dan juga investment ini juga, ya, telah melahirkan peluang pekerjaan sehingga 800,000 peluang pekerjaan, dan juga telah melahirkan sehingga 95,000 SME sejak 2006 di IRDA, ya. Dan ini adalah sedikit sebanyak tentang pengenalan tentang IRDA, ya. Kita mempunyai masa yang singkat untuk hari ini, ya. Ya, kita mempunyai masa yang singkat sebab kita ada 1 jam je, ya. Saya akan bagi brief sikit tentang IM15 Secure ni, ya. Pada bulan Februari yang lalu, Iskandar Malaysia melancarkan kempen 15 tahun, ya. Jadi kempen 15 tahun ni sebenarnya ini bukan kita nak menyambut atau meraihkan kerajaan ni, tapi kami ingin memberi inspirasi, ya, kepada semua berdasarkan perkembangan dan pencapaian 15 tahun yang lalu. Dan sejurus dengan itu, IRDA memperkenalkan inisiatif Secure Iskandar Malaysia,
ya, yang bertujuan untuk membantu rakyat dan peniagaan kecil untuk mengekalkan pemulihan untuk mengekalkan perniagaan mereka dalam fasah pemulihan ekonomi ini. Dan kami faham ya, akibat COVID-19 ni ramai peniaga di Iskandar Malaysia ya, terjejas akibat wabak ini. Kerana dia ada satu faktor di mana border kita pun dah tutup ke Singapura, dan kita ada sekatan dari segi travel state dan sebagainya. Kita banyak perniagaan yang terjejas akibat closing border dan sebagainya. Jadi Secure Iskandar Malaysia adalah program-program yang dapat mengekalkan sosioekonomi pemulihan masyarakat dan juga PKS di Iskandar Malaysia ya, dengan 3 main komponen adalah yang pertama peningkatan keupayaan, kedua pengambilan pekerja dan juga meningkatkan kemahiran, dan juga sedikit dana ataupun grant untuk yang diberikan kepada SME-SME yang layak untuk menerima bantuan ini. Ya. Selain daripada itu, di bawah inisiatif ini pemohon dapat mencari program yang lebih tepat dan sesuai lah ya, untuk memulihkan perniagaan mereka. Dan selain daripada itu, mengekalkan penghidupan mereka dari segi kemahiran teknikal dan meningkatkan kemahiran dan membina kemahiran untuk belajar kemahiran baru, untuk mendapatkan kerja baru ataupun untuk explore into new opportunities lah. Ya. Dan selain daripada itu, kita juga akan memberi dana ataupun grant yang sesuai untuk menyokong perniagaan mereka. Jadi ini adalah program I Am Secure yang kita telah pun launch pada bulan Februari lalu. Jadi dalam I Am Secure ni kita ada lebih kurang 5 program utama. Yang pertama, kita ada program IMAC. IMAC ni dikenali sebagai Iskandar Malaysia Employment Grant, di mana kita memberi subsidi upah gaji sebanyak 50% kepada syarikat yang memohon lah. Dan hampir kini kita pun telah menerima hampir 400 application daripada syarikat-syarikat di Iskandar Malaysia. Dan grant ini tidak sama dengan Perkeso. Ya, Perkeso dia ada dia punya grantnya sendiri, tapi ini adalah grant yang daripada Iskandar Malaysia itself. Dan kami telah menerima 400 application dan kami masih menerima application baru. Adakah siapa yang dah mohon Perkeso tu boleh mohon undergrad ni juga? Okey, yang dah mohon Perkeso dia masih boleh apply di sini, tapi kami akan check lah sama ada dia dah menerima bantuan Perkeso. Sekiranya mereka akan menerima Perkeso ni, kita akan hold dulu application ya, dan kami bagi keutamaan kepada yang tak terima Perkeso. Okay. Ya. Dan bantuan ini merupakan sebanyak 1,500 ya, maksimum RM2,000 sebulan, di mana kalau gaji dia RM4,000, mereka boleh claim RM2,000 selama 6 bulan. Ya. Dan kami buka kepada semua sektor perniagaan di Iskandar Malaysia, dan hanya dibuka untuk perniagaan Iskandar Malaysia sahaja. Sekiranya kalau luar daripada Johor tak dapat nak apply lah. Ya. Jadi semua usahawan yang berada di negeri Johor ataupun di wilayah Iskandar sahaja? Usahawan yang berada, buat masa ni kita buka kepada usahawan yang berada di Johor. Sebab Iskandar Malaysia masih part of the Johor. Jadi kita dah ada limitation. Ya. Okey, yang tu yang pertama. Dan kedua, kita ada skim IMRAN, Business Rental Assistance. Jadi Business Rental Assistance ni kita akan bagi bantuan dari segi pembayaran sewa premis. Okey, sewa premis bernilai maksimum 1,500 selama 6 bulan. Contoh, premis perniagaan itu sewa bulanannya 3,000, mereka boleh claim 1,500 selama 6 bulan. Dan maksimum adalah 1,500 lah. Contoh, walaupun premis itu 4,000, mereka boleh claim 1,500. Dan contohnya 2,000, mereka akan dapat 1,000 lah selama 6 bulan. Tadi macam tu yang tadi pecahan dia 2,000 dapat berapa? Okey, contoh nilai maksimum yang mereka boleh claim adalah 1,500. Betul. Ya, 1,500. Kalau 1,500 bermakna sewa mereka adalah 3,000 lah.
Contoh nilai sewa tu 4,000, mereka masih boleh dapat 1,500 sahaja. Dia tak akan dapat 2,000. Sebab nilai maksimum 1,500. Ya, kalau contoh sewa premis 2,000, mereka akan dapat 1,000 selama 6 bulan. Okey, itu yang inisiatif nombor 2. Dan kita ada inisiatif satu lagi di mana yang ini adalah grant usahawan truk dan juga perkongsian premis, shared facilities. Okey, mereka boleh dapatkan grant untuk memulakan perniagaan baru melalui food truck maupun berniaga secara berkelompok dalam satu premis. Okey. Dan selain itu, hari ini kita akan oleh kerana kesuntukan masa ni, jadi kita akan share 2 program yang utama hari ini. Okey, iaitu program Iskandar Malaysia Urban Farming, ya, dan juga Iskandar Malaysia Makmur. Okey, dan kita ada 2 pegawai bersama kita hari ini untuk memberi taklimat tentang 2 program ini. Dan program-program yang saya mention tadi, IMAC, IMRAN dan juga YouTubebiz. Okey, 3 program ni kita akan buat series kedua, Puan. Series kedua hari Khamis ni kan. Okey, jadi hari Khamis ni kita akan share lebih lanjut lagi program-program yang lain. Tapi pada masa yang sama, kalau mereka berminat ataupun nak berdaftar untuk program ini, mereka boleh ke website kami, Iskandar Malaysia. Dan bawah website itu ada satu microsite untuk I Am Secure. Jadi bila diorang klik I Am Secure, mereka akan nampak inisiatif-inisiatif yang saya bagi tahu tadi, dan mereka boleh berdaftar untuk kepada yang berminat boleh berdaftar dalam tu. Nanti pegawai kami akan hubungi mereka semula untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang memerlukan untuk proses grant ni lah. Cuma untuk petang ni kita akan share 2 program dulu, iaitu Urban Farming dan juga I Am Makmur. Ya, dan itu sajalah daripada saya sebagai kata pembuka untuk program rancangan ni. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Shin Faizal binti Amir. Okey, seterusnya kita masuk terus kepada I Am Makmur. Kita masuk I Am Makmur dulu, betul? Boleh. Bukan, I Am Farm. I Am Farm. Okey, kita masuk I Am Farming dulu. Saya persilakan Puan Zulfirhani binti Zulkifli selaku Naib Presiden IRDA untuk teruskan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Farahin daripada PUJB. Okey, saya Zulfirhani daripada IRDA, di mana saya akan kongsikan pada hari inilah berkaitan dengan program pertanian bandar Iskandar Malaysia Imur Farm. Okey, saya akan kongsikan slide dekat sini untuk maklumat semua yang hadir hari ini. Boleh lihat ke slide-nya? Boleh, Puan. Okey. So saya akan kongsikan pada hari ini ialah berkaitan kita punya program pertanian bandar Iskandar Malaysia atau lebih dikenali sebagai Iskandar Malaysia Urban Farming, Imur Farm. Okey, program Imur Farm ni kita dah jalankan sejak tahun 2017 lagi, yang mana ianya dilaksanakan bersama-sama dengan agensi-agensi yang berkaitan seperti Jabatan Pertanian, pihak berkuasa tempatan, pejabat setiausaha kerajaan negeri Johor, bahagian kerajaan tempatan dan lain-lain lagi. So program pertanian bandar ini objektifnya adalah untuk meningkatkan pendapatan golongan berpendapatan rendah yang tinggal di kawasan bandar, iaitu di kawasan bandar di dalam Iskandar Malaysia, yang mana ada 2 sasaran yang kita lihat. Yang pertama adalah untuk ringankan kos sara hidup melalui farm to eat, maksudnya dia menanam dan dia gunakan hasil untuk kegunaan harian. Dan yang kedua adalah farm to sell, yang mana hasil yang diperolehi tersebut dipasarkan dan pendapatan yang daripada hasil tersebut digunakan untuk menambah pendapatan isi keluarga. Jadi program Imur Farm ini adalah selaras dengan Hala 7 Kebun Komuniti Negeri Johor dan juga buku panduan Kebun Bandar Negeri Johor. Maka pihak IRDA telah bahagikan program ini kepada 2 bahagian, iaitu kebun komuniti yang kita telah jalankan daripada 2017 sehingga 2020,
Dan pada tahun 2021 kita akan mulakan dengan projek kebun bandar yang mana program ini lebih melihat kepada projek yang memberi hasil yang lebih besar, ruang skala yang lebih besar dan juga pendapatan kepada komuniti individu. Jadi saya akan kongsikan pada hari ini the first one, Imurfarm 1.0 adalah berkenaan dengan apa program yang telah kita jalankan, di mana kita ada 8 projek, dan mana yang kedua adalah berkaitan dengan Imurfarm 2.0, iaitu geran yang kita akan tawarkan kepada komuniti yang mendengar kepada kita punya pembantangan pada hari inilah. Okey. Jadi sebelum saya ceritakan tentang geran, saya ingin kongsikan sedikitlah kita punya pencapaian so far dengan projek kebun komuniti, yang mana kita ada 8 komuniti yang telah, kumpulan komuniti yang telah menyertai projek kita, yang mana purata saiz tanah yang mereka gunakan adalah sekitar 0.24 ekar. Mereka membentuk komuniti dalam minimum 10 orang untuk mereka jalankan aktiviti pertanian bandar ni. Jadi melalui projek-projek yang mereka jalankan ni, mereka mendapat hasil tanaman yang contohnya tanaman-tanaman sayuran seperti sawi, kobis, tanaman-tanaman sayuran berbuah seperti cili, terung, ada juga yang tanam pokok bunga, ada juga yang tanam pokok yang berbuah seperti pokok petir, pokok pokok rock melon dan sebagainya. Jadi melalui tanaman mereka, kita sarankan kepada komuniti, selain dia gunakan untuk kegunaan sendiri, mereka juga perlu untuk simpan sebahagian untuk pusingan modal untuk peringkat akan datang, sebab peringkat IRDA hanya beri peringkat awal sahaja dari segi peralatan, input pertanian, baja untuk mereka sustain untuk peringkat seterusnya. Jadi rata-rata komuniti kita dia menjalankan projek Imurfarm kebun komuniti ni 1.0 ni secara menggunakan sistem fertigasi ataupun menggunakan NFT dan juga konvensional. Itu adalah kaedah-kaedah pertanian bandar yang biasanya komuniti gunakan, sebab mereka menggunakan tanah kawasan lapang di kawasan berhampiran, di mana tanah-tanah mereka kadang-kadangnya tidak begitu baik untuk jalankan pertanian. Tapi dengan menggunakan teknologi yang ada, mereka dapat jalankan pertanian walaupun berhampiran dengan kawasan perumahan mereka. Okey, untuk geran yang saya nak kongsi pada hari ini berkaitan dengan Imurfarm 2.0, yang mana kita ada projek perintis pada tahun ini yang kita akan jalankan, dan kita akan tawarkan geran untuk komuniti bandar berpendapatan rendah untuk mereka terlibat dalam projek pertanian bandar secara individu, yang mana objektif kita untuk mereka menjana pendapatan melalui tanaman bernilai tinggi atau amalan pertanian bandar yang moden. Jadi tiga projek kita akan buat. Satu melibatkan projek outdoor. Outdoor ni maksudnya projek di kawasan luar lah, tanah bersaiz minimum 3 hingga 4 ekar. Dan yang kedua adalah 2 projek indoor farming yang melibatkan tanaman cendawan. Jadi geran yang IRDA tawarkan ni adalah melibatkan 4 komponen. Yang pertama kursus latihan, yang mana kami akan beri kursus latihan dari peringkat awal pelibatan komuniti sehinggalah mereka selesai menjalankan projek ini selama 2 tahun. Dan yang kedua, geran tersebut meliputi juga perbelanjaan operasi untuk kitaran pertama. Maksudnya untuk first cycle dia nak jalankan projek pertanian ni dari segi utility, kos operasi. Dan yang ketiga melibatkan sistem yang akan diletakkan di atas tapak tersebut dan teknologi yang ada. Jadi contohnya kos infra, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan yang terakhir adalah melibatkan bimbingan dan pemantauan, yang mana pihak IRDA akan melantik SME, subject matter expert, untuk membimbing komuniti dalam tempoh maksimum 2 tahun. Jadi kami mensasarkan selepas tempoh tersebut, komuniti ini berjaya menjadi usahawan dalam bidang pertanian nanti. Jadinya pun yang join untuk program ni, komuniti tu antara diorang select lah ke ada selection dia macam mana? Okey. Untuk komuniti yang berminat untuk serta ini, kita ada beberapa kriteria lah yang mereka yang kita letak untuk komuniti ni dalam kita memilih komuniti yang layak untuk menyertai program ni. So
untuk mereka, sekiranya mereka layak dalam kriteria yang saya sebutkan sebentar ni nanti, mereka boleh mendaftar dengan IRDA untuk kita buat proses pemilihan. Okey, jadi saya kongsikan sedikitlah dia punya kriteria kelayakan. Yang mana kriteria yang pertama adalah kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran kita macam yang saya mention tadi, jika kita nak bantu golongan berpendapatan rendah di dalam kawasan bandar, jadi mereka adalah dalam golongan tersebut dan lingkungan umur belia dalam lingkungan 18 hingga 40 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua adalah at least dia ada kemahiran teknikal, walaupun mungkin contohnya kemahiran teknikal maksud saya masukkan ialah dia punya background, mungkin dia ada background belajar pertanian ataupun dia ada pengalaman, dia pernah buat salah satu projek pertanian yang ada. Yang ketiga, mereka ada minat. Actually minat tu adalah antara perkara yang paling penting lah dalam untuk mereka terlibat dalam bidang pertanian ni. Okay, yang ketiga, ini antara benda yang paling IRDA harapkan adalah komitmen. Sebab projek ni dia melibatkan tempoh 2 tahun dan peserta tu perlu menandatangani kontrak dengan IRDA. Dan yang keempat, ini adalah misi peserta yang kita nak lihat peserta ni selepas tempoh 2 tahun tu dia ada interest ataupun perancangan untuk jadi usahawan tani. Dan yang terakhir, fokus khas juga kita boleh beri kepada peserta yang diberhentikan bekerja disebabkan oleh COVID ataupun graduan yang masih belum dapat bekerja. Jadi kita ada memberi sistem fokus khas lah, tetapi mereka perlu mematuhi kriteria-kriteria yang lain. Boleh faham Okey, jadi sekiranya pada yang mendengar ni ada yang berminat ataupun ahli keluarga yang berminat, boleh layari kita punya website iskandarmalaysia.com.my/secure, yang mana dekat situ dia ada pelbagai program yang ada dan Imurfarm adalah antara program yang ada dalam senarai tersebut, Imurfarm 2.0. Selain daripada tu, saya sediakan juga nombor telefon dan email rakan kerja saya, tim saya, yang sekiranya ada yang berminat nak bertanya ataupun nak dapat maklumat lanjut, boleh hubungi ataupun email kepada kita. Itu sahaja. Puan, sekiranya kawasan-kawasan yang nak buat pertanian ni dah disediakan ataupun ada tempat-tempat yang dah IRDA tentukan ke ataupun macam mana? Okey, tapak kita dah kenal pasti beberapa tapak tanah kosong dan juga bangunan kosong yang kita boleh sewa. Tapi dari segi pemilihan lokasi, kita akan lihat juga kepada peserta yang berdaftar nanti, dekat mana lokaliti dia orang. Jadi peserta ni lokaliti dia tak boleh jauh daripada tapak kan. Jadi tapak-tapak yang kita dah kenal pasti ni akan dipilih berdasarkan di mana peserta sofa yang ada, yang berminat untuk mohon. Kami dah kenal pasti beberapa tanah kosong dan juga bangunan untuk disewa lah. Untuk indoor farming kita gunakan bangunan, manakala outdoor adalah tapak-tapak tanah kosong. So dalam komuniti tu, satu komuniti tu berapa orang? Okey, saya tertinggal tadi. Untuk yang outdoor integrated farming, yang outdoor integrated farming, kita akan sasarkan satu tapak dalam 4 ekar tu 7 hingga 8 komuniti yang kita akan pilih. Yang mana tapak tu kita akan bahagikan kepada plot-plot kecil dan peserta tu individu, mereka perlu jaga plot masing-masing, perlu jalankan projek itu sendiri untuk mendapat hasil tanaman yang kita sasarkan. Manakala untuk yang indoor farming system tu, untuk mushroom, satu bangunan kedai kami sasarkan 2 orang peserta. Sebab jadi untuk 2 projek jadi 4 peserta lah, total dalam 11 hingga 14 peserta. Mungkin jumlahnya agak kecil, tapi sebabkan kita mensasarkan komuniti ni untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi melalui pertanian. Sebab kalau kita nak menggalakkan belia untuk terlibat, jadi kami cuba untuk mewujudkan satu skim yang boleh memberi pendapatan kepada petani belia atau petani moden ni, untuk mereka mampu untuk menjalankan dengan menggunakan teknologi, dapat menjalankan projek ini secara kumpulan yang kecil. Okay. InsyaAllah kalau kami dapat peruntukan yang lebih lagi daripada pihak kerajaan ataupun agensi-agensi lain, kami akan kembangkan lagi lah jumlah projek ni.
Okey. Bagaimana pula dengan hasil daripada tanaman tu? Mereka boleh jual sendiri ataupun ada saluran daripada IRDA? Okey, hasil sebab kami macam saya mention tadi, kita ada lantik subject matter expert. Subject matter expert tu akan guide dia pasaran yang ada yang mereka akan jual hasil tanaman tersebut. Bukan jadi peserta tu dia dapat belajar dalam tempoh 2 tahun tu macam mana nak buat pemilihan pasaran, dan selepas ni mereka akan lebih mahir lah untuk jalankan projek tu selepas tu. Okey, menarik tu. So bagi usahawan-usahawan yang berminat boleh pergi ke laman web IRDA yang tadi Puan Farhan tunjukkan. Boleh klik dekat situ ataupun boleh hubungi pegawai-pegawai yang telah disenaraikan tadi. InsyaAllah. Yes, alright. Just to share, tadi pada permulaan tadi saya ada bagi tahu website kami kan untuk dapatkan maklumat program-program yang lain, sebab saya ada nampak ada yang tanya pasal program IMRAN dalam komen tu. Jadi kepada siapa yang berminat ni, ya, dia boleh pergi ke website kami iskandarmalaysia.com.my. Jadi sebelah kiri itu dalam dia ada dalam box tu dia tulis IM Makmur, YouTubebiz, IM Urban Farming semua ni. So program-program semua ada di sana. Jadi mereka boleh berdaftar di sana lah. Jadi usahawan-usahawan boleh tengok dekat link yang warna purple dekat bawah ni yang sedang ditunjukkan oleh Puan Farhan ni, betul? Yang betul. Boleh direct. Okey. Clear. So sama-sama boleh tengok, boleh pergi ke alaman web IRDA, boleh klik di mana yang sesuai ataupun nak apply, atau boleh menggunakan geran-geran yang ada. InsyaAllah. Yes. Okey, kalau ada lagi ke Puan Farhan ni nak sambung apa-apa lagi? Tak ada. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey. Seterusnya kita dah boleh masuk ke Puan Ibnu Bayatul Hidayah ke? Ya, betul. Penggunaan pembentangan bagi IM Makmur. Betul. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang pada semua. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih pada pihak PUJB kerana sudi memberikan ruang pada pihak IRDA untuk berkongsi inisiatif-inisiatif kami dalam usaha memulihkan sosioekonomi dan meningkatkan pendapatan penduduk di Iskandar Malaysia. Secara dasarnya, pelaksanaan program IM Makmur ini dilaksanakan bermula pada tahun 2018 selaras dengan konsep kesaksamaan dengan memberi keutamaan kepada golongan berisiko terpinggir dan minoriti supaya kedudukan sosioekonomi golongan ini kita dapat dibaik pulihkan agar mereka tidak ketinggalan dalam menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Iskandar Malaysia. Ia juga merupakan seiring dengan matlamat rancangan pembangunan komprehensif kedua Iskandar Malaysia, di mana ia memberikan penekanan secara holistik dan menyeluruh melalui penyediaan akses kepada pendidikan dan latihan, peluang pekerjaan dan penjanaan pendapatan bagi membantu golongan berisiko terpinggir dan minoriti ini. 9 golongan yang kami sasarkan pada program ini adalah iaitu kaum India, ibu tunggal, golongan kurang upaya, nelayan, orang asli, warga emas, anak yatim, bekas banduan atau pesalah juana dan pesara tentera atau polis telah dipilih sebagai golongan yang akan diberikan keutamaan dalam inisiatif ini. So berikutan dengan situasi sekarang, golongan B40 yang teruk terjejas akibat dari penularan wabak COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan ini memberi kesan kepada sumber pendapatan mereka dan mereka juga telah kehilangan pekerjaan. Jadi golongan ini juga cenderung untuk tergelincir dalam kumpulan rentan kewangan. Jadi jika golongan ini kita tidak bantu, ia akan memberi kesan ke atas peningkatan kadar kemiskinan khususnya di Iskandar Malaysia. Program ini diberi nama Iskandar Malaysia Makmur, di mana singkatannya IM Makmur yang bermaksud sejahtera dan hidup dengan seimbang tanpa meminggirkan sesuatu golongan. Jadi program ini dilaksanakan berdasarkan objektif-objektif berikutlah. Pertama, kami ingin memberi bantuan kepada golongan sasar untuk mengatasi halangan mereka untuk menjalani ekonomi. Yang kedua, kita meningkatkan peluang pendidikan bagi generasi kedua supaya mereka tidak ketinggalan dan mendapat peluang pendidikan yang berkualiti. Dan yang ketiga, objektif program Makmur ni kita nak memastikan kelestarian program sosial
melalui pemberian insentif kepada entiti yang mampu melaksanakan projek sosioekonomi bagi golongan sasar yang kita sasarkan tadi. Jadi antara salah satu program air makmur iaitu penjanaan pendapatan melalui keusahawanan dan perniagaan, terdapat dua jenis bantuan di sini iaitu pertama latihan dan kursus kemahiran dan kedua geran komuniti perusahaan sosial. Bagi latihan dan kursus kemahiran, ia adalah bertujuan untuk memberikan latihan dan kursus bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan peserta dalam membantu mereka menjana pendapatan melalui bidang keusahawanan ataupun perniagaan. Sebagai contoh, pada tahun 2019 hingga 2020, kami telah melatih seramai lebih 200 orang peserta yang terdiri daripada golongan sasar dengan memberi mereka latihan kemahiran seperti kursus menjahit, pembuatan kek dan roti, urutan tradisional dan perbidanan serta beberapa lagi kursus yang menjurus kepada perniagaan. Program latihan dan kursus kemahiran ini kita bahagikan pelaksanaannya kepada dua fasa, iaitu pertama kita berikan latihan khusus jangka pendek dan kemudian dalam fasa kedua kita akan memberi bimbingan serta pemantauan pendapatan peserta selama 6 bulan. Maknanya kita tidaklah memberikan latihan dan kita lepaskan. Kita membimbing mereka sekiranya mereka ada masalah-masalah dari segi pemasaran, bagaimana untuk membantu untuk kelangsungan perniagaan dan seterusnya. Siapa yang layak untuk sertai program ini? Peserta mestilah terdiri daripada golongan B40 yang tinggal di Iskandar, Malaysia dan berminat untuk menjana pendapatan serta komited untuk meningkatkan ekonomi keluarga. So, keutamaan akan diberikan kepada 9 golongan sasar yang saya sebutkan tadi. Okay, bagi bantuan kedua iaitu komuniti perusahaan sosial di mana sebanyak RM10,000 akan diberikan bagi memulakan perniagaan secara berkumpulan yang terdiri daripada minimum 2 orang peserta dan maksimum 5 orang peserta. So sesiapa yang berminat untuk memulakan perniagaan secara berkumpulan dan dia juga mestilah committed untuk meningkatkan pendapatan keluarga sebab kita kalau boleh program-program macam ni kita nak orang-orang yang betul-betul committed untuk meningkatkan pendapatan. Jadi kita betul-betul memastikan yang peserta kita dapat menjalankan program ini sampai ke akhirnya lah, sampai mencapai objektif yang kita sasarkan. Dan sekiranya golongan ini berminat, bolehlah meminta bantuan ni lah. Maknanya kalau dia ingin memulakan perniagaan tapi ada beberapa kumpulan ni dia tidak ada modal. So kami akan memberi bantuan geran sebanyak RM10,000 untuk mereka memulakan perniagaan. Okey, Puan, yang tadi Puan tunjuk, kumpulan dia 2 ke 5 orang, betul? Betul. Macam kalau kumpulan tu anak beranak ke, boleh ke? Saudara Boleh, mara boleh. ke, boleh ke? Boleh. Kalau dia terdiri daripada golongan B40 dan dia maksudnya kalau mak and then anak, dia boleh apply, memohonlah bantuan ini. Okey, dia tak perlu ada syarat-syarat lain macam dia dah memang buat jahitan ke, dia nak mohon ke, boleh ke kalau macam tu? Dia memang dah ada skill tu tapi dia nak tambah upskilling lagi? Kadang-kadang dia memang ada kemahiran tapi untuk dia memulakan perniagaan itu mungkin dia perlukan modal untuk dari segi kos tapak, dari segi itu kita yang akan bagilah geran tu. Oh, kos tapak. Yang tu nampak macam menarik. Kos tapak tu maksudnya macam mana, Puan? So misalnya kadang-kadang dia ada kemahiran tapi untuk memulakan perniagaan tu dia tak ada modal. Contoh kalau dia memang tahu untuk jualan sebagai contohlah stall burger So mungkin dia nak berniaga tapi untuk beli satu stall tu untuk satu kios kos tu pun dia tak ada duit. Jadi dia boleh gunakan modal kami ni untuk memulakan perniagaan dia dulu. Oh, jadinya macam dia orang boleh apply yang ni, dia punya proses tu macam mana? Macam duration dia nak apply, masa dia lulus ke tidak, tu macam mana pun? Okey, kita dari segi pihak RIDA, kita juga memerlukan sedikit maklumat lah dia punya rancangan perniagaan dia. So sama ada untuk RM10,000 dia nak pakai untuk apa. So maklumat ini kita boleh beri pada IRDA untuk kita teliti dahulu dari segi dia punya feasibility dia, sama ada perniagaan ini boleh dijalankan atau tidak, dan dia punya tempoh untuk kelulusan dia tidak terlama. Kami akan meneliti dan sekiranya berjaya kami akan hubungilah dan proses pembiayaan akan dilaksanakan. Okay. Tadi Puan cakap pasal rancangan dia kan. Diorang kena prepare diorang punya rancangan perniagaan.
dan submit kepada IRDA macam tu? Okey, proses dia sekiranya ada golongan yang berminat, bolehlah maksudnya menghubungi kami pihak IRDA dan kami akan memberi satu macam borang lah. So dalam borang tu adalah beberapa maklumat yang kami perlukan. So dia tak perlu macam kertas cadangan yang terlalu berjela-jela, kita faham. Betul. Jadi usahawan paling. Macam aduh, Pak ni dia macam sakit. Dia nampak panjang-panjang je dah tak ada orang nak apply. Dia dah malas dah, dia dah macam kasih anak diisi lah, nanti kita telefon dia pula yang tak faham. Yeah. Kita kalau boleh nak mengurangkan proses dari segi permohonan ni, jadi kita dah sediakan borang, dia just isi maklumat yang berapa penting sajalah. So that kalau kita rasa kita perlukan maklumat lebih lanjut, kita akan hubungi pemohon. Okey. Ya, salah satu pendekatan yang kita ambil kali ini, kita dah mengurangkan dari segi dokumen-dokumen yang diperlukan. Kita senangkan proses. Tak adalah kita nak tanya dokumen-dokumen yang rumit. Ya, kita mudahkan proses dan juga dokumen-dokumen yang basic sahaja yang kita perlukan untuk menilai sama ada perniagaan itu boleh dijalankan ataupun boleh tak perniagaan itu sustain dan sebagainya. Jadi kepada pemohon tak perlu risau, jangan takut. Kita IRDA akan minta macam-macam dokumen tak. Kita cuma perlukan dokumen-dokumen asas saja untuk menilai perniagaan. Mungkin boleh bagi tahu apa dokumen asas dia dah macam aku dah ada ni, dah petik dah macam tu. Okey, contohnya macam Ibnu cakap tadi, untuk program untuk pemberian grant sejumlah RM10,000 itu kita tak adalah minta 1,000 dokumen. Betul tak? Basic dokumen macam IC dan juga dalam borang yang disediakan tu pun dah ada maklumat perniagaan yang diorang kena isi. Contohnya mereka nak jual macam Puan cakap tadi, penjahitan kan. Jadi dalam borang tu dia kena tulis perniagaan jenis apa, contohnya perniagaan jenis penjahitan dan keduanya betapa ataupun premis di mana, ada berapa orang pekerja dan juga jumlah pendapatan sekarang berapa sebulan. Jadi kalau kita berniaga tak dapat nak menilai jumlah perniagaan tu berapa sebulan, jadi kita tak tahu kita punya financial flow tu macam mana. Jadi itulah yang maklumat-maklumat asas yang kami perlukan. Kita tak suruh you submit EPF statement, CTOS, CCRIS dan sebagainya. Ya, kita tak perlukan itu semua. Jadi kita nak cuma maklumat asas macam tu sahaja. Dan contohnya macam program IMRAN tadi saya cakap, okey, untuk memohon grant premis perniagaan itu, kita cuma perlukan bukti pembayaran sewa. Resit pembayaran sewa selama 6 bulan dan juga tenancy agreement bersama tuan kedai. Itu je, dua benda perkara asas yang kita perlukan untuk memberi grant itu. Dan kebanyakan program ni dia orang boleh apply melalui email saja, tak perlu walk in. Dia boleh PDF-kan dokumen dan dia orang boleh emailkan kepada kami lah. So ada yang tanya ni, Puan Fadila Zulkifli, borang IRDA boleh download di website ke? Okey, jadi sekiranya kalau ada yang berminat dengan program Makmur ni, so bolehlah melayari kita punya website iskandarmalaysia.com.my/secure. So di situ ada ruang untuk register program lah. So boleh untuk kami hubungi kemudian. Tapi sekiranya kalau ada sebarang pertanyaan, kalau ada perlukan keterangan lanjut, bolehlah hubungi saya dan juga tim saya lah, Cik Afrina, supaya kami akan memberi keterangan yang lebih lanjut lah berkenaan dengan program ni. Tapi untuk permulaan, kalau berminat, sila isi maklumat lengkap pada di website kami supaya kami akan hubungi kemudian. Sebab borang itu kami akan beri selepas maklumat kalau ada yang berminat lah untuk program Makmur ni. Okey. Jadi Puan, tadi Puan cakap ada perniagaan, kalau kita tahu kategori ataupun perniagaan apa yang tak boleh. Kita nak tahu yang tak boleh tu. Okey, buat masa ni pihak IRDA tidak menghadkanlah jenis perniagaan selagi mana perniagaan itu dapat memberikan boleh menjanakan pendapatan dan dia sesuai dengan peserta. Sebab kadang-kadang ada peserta dia memang meminat menjahit, so dia lebih suka perniagaan jahitan macam tu. So kita kalau boleh kita tak nak tetapkan, sebab kadang-kadang apa yang kita tetapkan mungkin peserta tak minat. So kelangsungan perniagaan tu mungkin tak berpanjangan. Jadi kita akan menilai dari segi keserasian peserta dengan perniagaan yang akan sebab tu kita perlukan maklumat jenis perniagaan mana yang ingin diceburi peserta kita lah.
So kita tak ada mahadkan as long as dia serasi dengan perniagaan itu dan dia boleh menjana pendapatan keluarga. Okey. Yang paling penting perniagaan-perniagaan yang Patuh paling syariah, legit lah, patuh syariah lah. Patuh syariah lah kena lah. Jangan jual barang-barang tiruan, barang-barang tiruan kan. We don't want to have semua ni lah. Dan apabila kita dapati ada perniagaan macam ni, memang memang kita tak dapat nak bantulah. Ya. Tadinya kalau orang tu buat craft tangan ke, dia boleh lah mohon kan? Boleh. Ya. Okey, menarik. Sebab saya tengok sekarang ramai golongan-golongan muda, saya tengok dia orang buat craft tangan tu cantik, tapi dia buat sendiri. Mungkin dia boleh dapatkan beberapa 2 orang mungkin pada minimum untuk apply this grant kan? Betul. Okey, Puan, saya nak tanya, ada yang tanya ni, Projek Jack tanya, ada tarikh tutup tak untuk program ni? Dia kalau ikutkan kita bergantung pada peruntukan. Kalau first come first serve lah. So kalau lagi cepat lagi bagus lah. Jangan tunggu-tunggulah. Saya harap menjawab soalan daripada Encik Projek Jack ni. So cepat-cepatlah daftar dulu, kita tengok. Kan nanti kan geran dah habis, baru macam geran dah habis, tak tahu nak pergi mana pula lepas tu. Jadi sekian sajalah perkongsian daripada saya. Semoga dengan adanya inisiatif Air Makmur ni sedikit sebanyak dapat membantu golongan di luar sana yang terkesan daripada akibat penularan COVID-19 ini dan juga Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula sejak 18 Mac yang lalu. Jadi agar sama-sama kita dapat meningkat pendapatan dan juga kualiti hidup di Iskandar Malaysia. Jadi sekian, terima kasih dari saya. Ada lagi nak tanya, nanti kami tanya dulu. Jadi kan kawasan kan dekat Iskandar, dekat wilayah Iskandar sahaja kan. Mungkin ada yang tanya, ada yang tak tahu wilayah Iskandar tu dekat mana. So kawasan mana yang boleh apply, kawasan mana yang tak boleh apply. Mungkin boleh lebih detail dekat situ. Okey, untuk permohonan ni, Ibnu saya boleh jawab Boleh. Takut nanti Puan Ibnu marah pula kenapa dia jawab. Okey, untuk permohonan ni buat masa sekarang kita membuka kepada semua orang. Semua orang maknanya berada di Johor lah. Tapi kawasan yang luar daripada Johor ni mungkin kita tak dapat bantu kali ni. Ya. Permohonan ni dibuka kepada mereka yang duduk di wilayah Iskandar Malaysia dan juga di Johor. Okey, faham dari situ. Okey, ni ada soalan lagi daripada Encik Projek Jack ni, tanya. Dia ada target ke berapa kuota yang diberi? Dia tanya program yang mana satu ni? Itulah saya rasa program yang tengah kita bincangkan ni kot. Okey, mungkin untuk program ni saya rasa kita tak ada kota. Sehingga peruntukan habis lah macam tu. Peruntukan, peruntukan masih ada lagi dan insyaAllah kita macam Ibnu cakap tadi, siapa yang cepat dia dapat lah. Siapa cepat dia dapat. Yes. Jadi untuk dapatkan mereka perlu isi borang seperti saya cakap tadi dan bagi dokumen-dokumen yang relevan lah. Jadi kita boleh proses dengan cepat. Okey, saya harap soalan tersebut menjawab soalan daripada Encik Projek Jack ni. Tapi kalau saya cuba fahamkan soalan ni, mungkin ke soalan dia tanya kepada Puan Zulfahani tadi, ada target ke kuota yang diberi? Ada ke? So dia tak spesifik, soalan tak spesifik kepada skim yang mana satu. Jadi saya rasa yang kalau RM farming tu tak ada kuota kan? Ada ke kuota? Untuk berapa kumpulan, berapa komuniti sahaja ke ataupun mute. Okey, untuk urban farming sebabkan untuk peringkat awal ni untuk 2021 kita buat projek perintis sahaja. Jadi yang kita cari hanya 14 peserta. Tetapi peserta tersebut bukannya once you register you terpilih. Maksudnya semua yang berminat boleh daftar dulu. Kita akan buat penilaian, maksudnya kita akan panggil untuk kita interview. Because kita nak tengok adakah anda betul-betul mempunyai minat dan pengalaman dalam pertanian ni. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta-peserta yang telah melepasi proses pemilihan interview tersebut, mereka perlu menjalani kursus latihan. Mana kursus tu kita nak tengok whether you boleh
boleh bergerak dan komitmen tersebut. Sebab kadang-kadang nak duduk dalam panas ni, whether boleh nak duduk dalam panas, boleh bekerja dengan tanah dan bekerja dengan baja, some people tak boleh sesuai kan. Jadi ada khusus minggu yang kita akan jalankan yang akan menilai sama ada peserta tu betul-betul committed dan boleh menjalani projek, dan di akhirnya baru kita akan pilih 14 peserta tu. Jadi kalau dalam proses tu tiba-tiba ada separuh jalan je, so kita ambil orang lain lah macam tu. Yes, betul. That's why kita kalau boleh lebih ramai yang berdaftar lebih baik supaya kita dapat melihat, dapat satu lagi bukan saja untuk dapat 14 peserta, dan yang kedua ialah jika lebih ramai yang mendaftar, kami akan dapatkan lebih banyak peruntukan untuk mendapatkan peserta-peserta yang berdaftar ni untuk menyertai program kita. Jadi itu akan jadi satu kita punya database untuk kita perbanyakkan lagi projek-projek yang kita nak buat ni. Okey, menarik. Ni Puan, ada daripada Arif Latif ni, mungkin dia nak tengok balik semula nombor kontak yang Puan Zulfahani share tadi. Email dengan kontak nombor. Mungkin Puan boleh sharekan semula. Alright, sekejap ya. Encik Arif Latif. Okey, Encik Arif Latif dah boleh ready untuk screenshot ke? Boleh tengok? Boleh ambil gambar siap-siap. Tak pun repeat balik kita punya ni untuk tengok. Pun kita akan repeat. Benda ni ada dekat Facebook kita, insyaAllah. Okey, Puan Elisa Fariza dah registered untuk program. Saya tak pasti program yang mana satu, dia dah registered, alhamdulillah. Okey, mungkin boleh bagi tahu kawan-kawan yang lain. Okey, Encik Arif dah boleh tengok kontak number yang Puan Zulfahani bagi. Ada 3 pegawai dekat situ, boleh call ataupun boleh email pada mereka. Dan kepada peserta-peserta yang sedang menonton ni, kita harap awak boleh share lah maklumat ni kepada kawan-kawan yang memerlukan bantuan ni. Mungkin ramai yang tak dapat join hari ni. Jadi kalau ada kawan-kawan yang memerlukan bantuan ni, awak boleh tunjukkan inisiatif ni kepada mereka lah. Betul, sebab PJB sendiri pun ada program yang untuk community. Dan saya rasa ada sebenarnya banyak community yang interested, cuma dia mungkin tak tahu ada geran-geran yang disediakan oleh IRDA. So kita harap melalui portal ni ataupun platform ni diorang boleh tahu apa lagi geran-geran yang ada dekat IRDA. So untuk 2 geran ni adalah untuk community. Betul kan? Ya. Yeah. So untuk community dah boleh try apply, boleh Google sekejap IRDA tu apa, tengok bahagian mana yang boleh sesuai dengan mereka punya perniagaan, tak ada masalah. Boleh daftar selagi peruntukan ada. Okey, kalau saya tengok kat sini tak ada lagi soalan. Okey, untuk yang minggu depan kita ada Youth to Biz kan, Cik Shin? Ya, betul. Untuk Cik Shin ada sekali ke saya akan kontak dengan Cik Azlan sahaja nanti? Cik Azlan akan join sesi itu. InsyaAllah mungkin saya pun akan ada. Kalau tak ada, Cik Azlan akan uruskan program itulah. Ya, dia akan menyampaikan taklimat-taklimat yang penting. Ya. Okey. Kalau macam tu, kalau tak ada apa-apa soalan, saya tengok lagi sekali ada tak soalan yang saya tak tanyakan. Okey, tak ada. Yang baru masuk saya harap dah boleh share. Sekejap, ada satu lagi soalan. Ya. Sekejap saya baca. Saya ada, okey, soalan daripada Encik Arif Latif. Dia tanya, mungkin kita ada masa lagi, kita boleh tanya lagi. Saya ada buat bisnes design grafik. Bisnes grafik design. Perlukan bantuan dari peralatan, which is PC ataupun laptop dan lain-lain untuk tampung kapasiti buka job untuk pekerja baru. Sesuai ke untuk saya mohon air makmur? Air makmur. Sesuai ke Pak Ibnu? Nak fahamkan soalan daripada peserta tu, maknanya dia ada business design grafik. So dia perlukan peralatan. Perlukan bantuan peralatan lah, PC, laptop dan lain-lain. Saya rasa ini dalam satu syarikat lah. Mungkin di satu syarikat yang buat business graphic design. Boleh ke, Puan Ibu? Boleh ke?
kalau mengikutkan kriteria kelayakan untuk program air makmur ni yang tadi geran 10,000 itu, kita nak utamakan mana-mana golongan yang ingin memulakan perniagaan. Jadi kalau dia dah ada perniagaan and then dia just untuk dapatkan geran untuk penambahan kos-kos yang lain tu, kami kalau boleh kami tak kata tak tidak memberi keutamaan lah. Iyalah, sebab kita nak membantu golongan-golongan B40 tadi tu yang mana-mana yang selama ni memang tak pernah ada, memang susah, memang tak ada pendapatan lain ataupun nak minta loan pun susah. Jadi inilah peluangnya untuk kami bantulah untuk golongan-golongan ini. Okey, Puan Ibnu, ada soalan daripada Puan Syahira ni. Dia tanya, kalau usahawan kategori startup, macam dia baru, macam tadi kan dia baru nak mula, ada possibility ke boleh apply tu grant ni? Okey, kalau dia pernah ada perniagaan, yang penting kami punya objektif adalah kita nak membantu golongan yang B40 tadi dan juga kami memberi keutamaan kepada 9 golongan sasar tadi. Jadi kalau dia ingin memohon untuk grant itu, dia mestilah memenuhilah kriteria tadi. Kalau dia buat bisnes, mungkin bisnes dia sebelum ni tak menjadi. Jadi memang pendapatan dia pun agak merosot sejak PKP dengan COVID-19 ni. So dia boleh memohon bantuan ini. Dan penting dia mesti dalam berkumpulan lah. Kita tak menerima individu punya permohonan. So kalau dia mesti minimum 2 orang lah dan maksimum 5 orang. Okey. Saya harap jawapan daripada Puan Ibnu menjawab soalan daripada Puan Nur Syahira, insya-Allah. So mungkin Puan Nur Syahira juga boleh tengok dekat website tadi apa golongan-golongan yang diletakkan di bawah grant ni untuk lebih clear dia tahu. Ya, untuk menjawab soalan Cik Arif Latif tadi, ya, beliau memerlukan bantuan nak beli mesin kan. Jadi mungkin saya boleh cadangkan dia ada perniagaan design di mana mungkin dia dibuat dalam satu premis ni lah kan, premis perniagaan. Jadi boleh mohon grant IMRAN, ya, boleh mohon grant subsidi sewa. Okey, dan contohnya sewa beliau adalah 3,000 dan dia dapat 1,500 selama 6 bulan. Bermakna 6 bulan ni dia akan dapat RM9,000. Jadi RM9,000 tu mungkin dia boleh guna duit itu untuk membeli peralatan ataupun mesin yang baru. Ini salah satu cara lah kalau dia nak dapatkan mesin. Sebab grant IMRAN ni kita bukan bagi selepas 6 bulan. Mereka juga boleh tuntut 6 bulan yang sebelum ini yang diorang dah bayar. Ya, mereka boleh tuntut. Contohnya daripada bulan 6 tahun 2020 sampailah Disember 2020. Jadi mereka buat permohonan untuk 6 bulan dengan nilai maksimum 1,500, maknanya mereka akan dapat 9,000. Oh, saya masih bekerja dari rumah sebab tapi saya tak dapat nak bayar sewa rumah lah. Saya bagi jalan penyelesaian tapi tak dapat nak sewa rumah. Mungkin boleh fikir kot ambil premis, ya. Okay, untuk yang baru masuk ataupun dekat sini, untuk 2 program yang dibentangkan pada petang ini adalah lebih kepada grouping ataupun community. Dia bukan kepada individu dan dia lebih fokus kepada golongan B40 yang terjejas akibat COVID-19. So untuk usahawan-usahawan lain mungkin ataupun belia-belia lain mungkin boleh dengar kita punya slot yang nanti pada Khamis, insya-Allah, Youth to Biz. Betul tak Encik Syed? Yep. So dekat situ mungkin lebih dapat information dengan geran-geran lain yang ditawarkan oleh IRDA. Jadinya dah boleh lock, dah boleh letak dekat Google Calendar pukul hari Khamis ni. Saya dah beritahu sebab saya belum keluar poster lagi tapi saya beritahu lah. Untuk Khamis ni kita ada lagi satu slot bersama IRDA yang akan dibentangkan oleh Encik Muhammad Azlan. So itu lebih kepada Youth to Biz dan kita akan buat ataupun sesi ni pada pukul 2.30 insya-Allah. Kalau Cik Shen, ada lagi seorang tanya daripada Fit Virus ni, kalau sewa kedai Mara boleh mohon IMRAN ke? Boleh. Tak ada masalah. Kalau sekiranya yang macam sewa-sewa ni kan, diorang kan dah dapat moratorium daripada agensi sendiri macam Mara kan. Dia dah dapat
50% tak payah bayar ataupun 6 bulan tak payah bayar, dia boleh apply lagi ke untuk yang ni? Okey, untuk yang program ini kita ada borang pengesahan pembayaran sewa. Jadi contohnya daripada agensi-agensi, contohnya mereka adalah daripada agensi, diorang sewa daripada agensi kerajaan, kita akan bagi satu surat pengesahan pembayaran sewa lah. Pengesahan pembayaran sewa penuh. Jadi contohnya kalau diorang mengatakan dah terima 50% subsidi ni, mungkin kita tak dapat. Bukan tak nak bagi, kita boleh bagi, tapi kita nak bagi keutamaan kepada yang tak dapat subsidi. Sebenarnya boleh apply, tapi cuma kita nak bagi keutamaan kepada yang tak dapat apa-apa sebelum ni. Itu kita punya fokus. Jadinya kalau contoh dia punya sewa potongan sewa 50% tu dah sampai bulan ni habis, so bulan depan dia nak minta boleh minta dengan IRDA lah macam tu. Ya, tapi kalau maknanya dia akan untuk advance lah. Maknanya dia akan mohon untuk advance lah. Tahun lepas dia dah dapat, jadi tahun ni mungkin dia boleh mohon dengan IRDA lah. Okey. Saya harap soalan Cik Fairuz ni menjawab oleh kami di sini. So mungkin boleh mohon tapi kena tunjukkan resit pembayaran. Ya. Penuh. Kriteria-kriteria dia ada dalam website. Nanti kita akan bagi, bila diorang dah contact kita, nanti kita akan bagi Google Form jugalah untuk isi. Ya. Okey, saya rasa dah tak ada. Kalau premis majlis boleh mohon ke? Okey, saya rasa soalan daripada Cik Wajak Jack ni dia tanya lagi kalau premis majlis boleh mohon ke? Itu tadi dah dijawab oleh Cik Syed, which is boleh, tapi kena tunjuk resit. Betul kan? Ya, bukti. Itulah dokumen asas yang kita nak. Okey, Puan Nora Suhaimi ni tanya untuk perniagaan PKS boleh ke? Ini soalan yang bagi yang mana ya Puan? Skim yang mana? Saya pun tak pasti. Sebab kita ada dua dekat sini dan Encik Syah ada bagi tahu sikit berkenaan dengan AMRIN. So saya mungkin Puan boleh spesifikkan soalan Puan ni bagi yang grant yang mana? Okey, untuk Encik Arif Latif, InsyaAllah nanti kalau ada, kita ada lagi beberapa sesi dengan agensi lain. InsyaAllah ada peluang-peluang untuk Encik Arif Latif, mohonlah. Sebab saya tahu Encik Arif Latif versus startup which is masih lagi buat di rumah. Ada juga agensi yang bantu untuk usahawan yang baru mula dan buat di rumah. Tapi saya akan bawa slotnya nanti. Kemudian bukan di sesi bersama IRDA insyaAllah. Okey. Ya, buat masa sekarang ni kita sedang berusaha untuk mendapatkan pelbagai jenis peruntukan. Jadi insya-Allah kita mengambil maklum soalan Arif Latif ya, yang meniaga daripada rumah ni. InsyaAllah kita cuba craftkan satu program untuk bantu peniaga-peniaga yang di rumah ini. Betul. Ya, kita cuba dapatkan peruntukan. InsyaAllah kita cuba untuk dapatkan peruntukan tambahan lah. Tapi insyaAllah kita akan ada program-program yang akan datang ni. Mungkin dia boleh apply. Yeah. So kena sentiasa tengok update daripada IRDA insyaAllah. Ya. Yeah. Okey, untuk petani saya boleh tutup saya sudah tak ada soalan lagi. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Syed, Puan Ibnu dan Puan Siti Hadi kerana atas kesudian berkongsi berkenaan dengan skim ataupun grant-grant program-program yang ada dekat IRDA untuk usahawan kita, usahawan Johor khususnya, dan terutama kepada golongan B40. Jadinya saya harap golongan B40 yang terjejas ataupun usahawan ataupun komuniti, khususnya komuniti pada petang ini, sebab grant ni fokus kepada komuniti, boleh apply, boleh Google IRDA, boleh tengok apa yang sesuai untuk mereka. Mungkin ini salah satu orang kata baby step untuk diorang punya bisnes, untuk diorang punya stablekan ekonomi mereka insyaAllah. Jadinya saya ucapkan terima kasih lagi sekali. Itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Tuan, terima kasih Puan. Terima kasih. Terima kasih.